Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam channel Al-Mustafa Channel. So, hari ini 4 hari bulan 5 2020 merupakan hari pertama untuk PKP yang dilonggarkan. So, hari ini banyak kawan-kawan kita yang dah mula bertugas, dah boleh pergi ke pejabat, dah mula boleh beroperasi kilang-kilang dan boleh juga pergi ke tempat-tempat tertentu. Dan hari ini juga petang ini punya cerita terbaru daripada Menteri Kanan Datuk Ismail Sabri yang mengatakan bahawa tidak ada lagi larangan untuk pergerakan radius 10 km. Bermakna boleh bebas pergi sejauh mana pun asalkan masih di dalam negeri yang sama. Ini satu kelonggaran yang bagi saya agak besar juga dia punya skop, kerana kalau contoh saya duduk di Melaka, kita boleh sampai ke Alor Gajah sana untuk pergi berjalan-jalan di dalam fasa PKP, di dalam fasa larangan untuk kita perlu hadkan pergerakan. Jadi ini satu perkara yang kita nampak kerajaan semakin lama semakin banyak melonggarkan perkara-perkara yang sebelum ini menjadi larangan. Cuma saya tak pasti adakah larangan keluar malam masih lagi berkuat kuasa, kerana sebelum ini larangan keluar malam ataupun larangan membuka kedai pada waktu malam dikeluarkan oleh pihak-pihak berkuasa tempatan ataupun pihak berkuasa negeri, yang mana selepas pukul 7 malam kedai-kedai diminta untuk tutup, tiada kedai-kedai yang beroperasi. Jadi kita tak pasti sama ada perintah itu masih berkuat kuasa ataupun tidak, kerana pada 1 Mei yang lepas Tan Sri Mahyudin, Perdana Menteri kita mengumumkan mulai hari ini, mulai 4 hari bulan 5 ni sudah boleh makan di kedai. Sudah boleh makan di kedai restoran dengan jarak-jarak yang telah ditentukan, dengan kapasiti meja, satu meja mungkin seorang, ataupun meja yang besar mungkin 2 ataupun 3 orang. Ini bermakna sudah dibenarkan makan di kedai. Adakah juga dibenarkan untuk keluar pada waktu malam selepas pukul 7 malam, 8 malam, 9 malam? Itu tidak dapat dipastikan. Sebab kita secara peribadi untuk rakyat biasa ni belum lagi berani nak keluar malam, sebab takut-takut bila kena cekop ke kena apa, masih lagi di dalam undang-undang yang salah. Jadi tidak ada ketetapan yang jelas. Sebab siang memang kita tak boleh makan kat kedai, kan? Masih berpuasa, kecuali lah orang bukan Islam, mungkin dia boleh makan di kedai-kedai restoran mereka. Baik, apa isu yang kita nak bincangkan sekarang ini adalah berkaitan dengan semakin lama semakin banyak perkara-perkara yang telah dilonggarkan. Kalau orang tu duduk JB, kampung ni di Batu Pahat, dah boleh balik kampung kerana dalam negeri yang sama. Mungkin ramai juga yang mempersoalkan dan juga rasa macam khawatir tentang mungkin akan ada kluster-kluster tertentu. Apa yang saya nak sentuh sekarang ini adalah sehingga kini semakin banyak longgar sana sini, tetapi masjid masih lagi tidak dibenarkan untuk kita masuk. Banyak juga pihak yang mendesak agar kerajaan memberi kelonggaran untuk dibenarkan berjemaah di masjid, kerana kita dah lama sangat tak pergi masjid sejak daripada PKP yang pertama, sejak 18 hari bulan Mac. Dah sebulan lebih, nak dekat hampir 2 bulan dah kita tak pergi masjid, dah tak pergi sembahyang Jumaat dan sebagainya. Apatah lagi sekarang ni kita sedang dalam bulan Ramadan, tak boleh tarawih kat masjid. Kalau ada pihak-pihak tertentu yang berdesak pihak kerajaan kepada PM, kepada Menteri Agama dan sebagainya, agar diberi kelonggaran juga kepada umat Islam untuk bersolat jemaah di masjid. Mungkin surau boleh dihulkan dulu, kerana mungkin untuk mengawalnya agak sukar kerana bilangan yang agak banyak. Mungkin kita boleh fokuskan kepada masjid dahulu dengan adanya SOP tertentu. Saya ada membayangkan boleh membenarkan untuk jemaah di masjid dengan SOP tertentu, kan. Antara SOP yang boleh diketengahkan adalah yang pertama mungkin ya. Yang pertama adalah jemaah hanya dibenarkan datang ke masjid 50 orang yang pertama saja. Atau jika masjid itu agak luas, ruangnya agak besar, kita boleh beri kelonggaran 100 orang yang pertama saja.
Selepas cukup 100 orang, terus tutup pintu, ejen masjid, ataupun mungkin boleh diberikan kepada pihak berkuasa, polis dan sebagainya untuk bertugas di masjid setiap kali waktu solat tarawih. Bila dah cukup, polis bertegas kata okey dah tak boleh masuk, dah cukup 100 orang. So kat dalam tu kena amalkan jarak sosial tu. Dengan 1 meter di antara seorang tu boleh, dengan bilangan orang yang telah ditetapkan. Yang kedua, mungkin boleh ditetapkan kehadiran hanya 10 minit sebelum azan. Ini mungkin termasuk juga waktu-waktu solat fardu yang lain. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Dan selepas itu pihak berkuasa, polis yang bertugas dan sebagainya terus tutup pintu, tidak benarkan sesiapa pun masuk. Ini di antara benda yang saya ada fikir-fikirkan. Bila adanya polis tu, kita boleh macam bayangkan dah, kalau kita siapa yang pernah pergi umrah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, adanya polis-polis yang sentiasa mengawal pergerakan jemaah, tidak dibenarkan masuk sini, tidak dibenarkan berada di sini dan sebagainya. Atas inisiatif yang sama, pihak berkuasa, polis dan sebagainya boleh ditugaskan di masjid untuk mengawal pergerakan jemaah ini agar mengikut peraturan. Jadi saya rasa itu di antara salah satu inisiatif yang membolehkan imarah masjid pada waktu ini. Kerana apabila kita melihat kelonggaran di tempat yang lain, di masa yang lain, kenapa tidak masjid kita ini yang merupakan salah satu syiar kita sebagai orang Islam, umat Islam, dan Islam juga merupakan agama rasmi persekutuan. Mengapa tidak kita membuat satu inisiatif, kita tidak beri kelonggaran yang terlalu besar kepada orang untuk solat jemaah, tetapi sekurang-kurangnya syiar itu kita tegakkan dengan adanya orang datang ke masjid untuk solat berjemaah. Begitu juga untuk solat Jumaat. Untuk Jumaat seterusnya ini, kita boleh mencadangkan kepada pihak berkuasa, pihak Menteri Agama dan sebagainya agar diadakan solat Jumaat yang telah lama kita tak buat ini dengan SOP yang lebih ketat. Sebagai contoh, masjid yang besar macam saya katakan tadi, hanya 100 orang pertama sahaja yang dibenarkan, dan juga digabungkan dengan 10 minit sebelum azan sahaja dibenarkan masuk. Selepas itu minta maaf, memang silakan balik ke rumah. Ataupun bagi masjid-masjid kampung yang kecil sedikit, ngam-ngam 40 orang ataupun 50 orang pun sudah memadai. Cukup saja, terus tutup, tidak benarkan yang bakinya untuk masuk. Ini kena tegas, dan bila ada pihak polis, insya-Allah jemaah akan lebih patuh. Ini bagi saya lebih baik untuk peringkat awal kelonggaran untuk solat jemaah di masjid. Mungkin boleh jangan benarkan juga untuk masuk terlalu awal. Jadinya sekarang ini kawalan yang penting, kawalan. Inilah kelonggaran kepada umat Islam untuk solat jemaah di masjid. Kerana ia adalah satu kejanggalan apabila terlalu lama masjid tidak dibenarkan beroperasi, sedangkan dalam masa yang sama kita boleh membenarkan sektor ekonomi berjalan. Jadi kita harus memikirkan sama-sama benda, walaupun kehadiran ke masjid ini tidak begitu ketara pada sudut ekonomi, tapi dalam masa yang sama kita harus sedar bahawa keperluan beragama pada sudut syiar, pada sudut amalan yang kita telah lakukan selama ini harus kita wujudkan sedikit demi sedikit. Tambahlah dengan pakai mask, pakai hand sanitizer dan sebagainya. Moga-moga ada pihak-pihak tertentu, pihak berkuasa, pemimpin-pemimpin khususnya yang beragama Islam untuk mendesak pihak kerajaan agar benarkan sedikit kelonggaran kepada pihak agama ataupun pihak masjid untuk membuka masjid sahaja untuk solat jemaah. Untuk solat jemaah agar sekurang-kurangnya syiar itu akan dapat dihidupkan walaupun sedikit, insya-Allah. Jadi itulah di antara cadangan kita bagi pihak rakyat Bahrain ni. Moga-moga didengari oleh pihak tertentu. Fardu kifayah kita dapat juga kita laksanakan, insya-Allah. Itu saja sedikit pandangan daripada saya. Mungkin tidak kena dengan pandangan anda, minta maaf sekiranya ia tidak serasi dengan anda ataupun tidak kena dengan lain pandangan anda. Sekurang-kurangnya kita bersuara ataupun menyatakan pandangan sebagai seorang rakyat dan terpulang kepada pihak tertentu sama ada nak terima ataupun hanya biarkan saja. Jadi itu saja hari ini 4 hari bulan 5. Mungkin kita akan dengar lagi beberapa kelonggaran yang akan dibuat selepas ini, kita tak tahu. Dan adakah PKP akan disambung lagi selepas bila 12 hari bulan 5 nanti, adakah disambung lagi sebab PM Tan Sri Mahyudin sendiri dah
dah mention pada PC 1 dan Mei itu, balik kampung hari raya tidak dibenarkan. So membayangkan bahawa PKP mungkin akan sampai selepas raya. So kita tak tahu. So nantikan lagi lah seterusnya update-update daripada pihak pimpinan kita. So bagi pihak rakyat bawahan, kita harap agar alang-alang bagi longgar, bagilah sedikit pelonggaran kepada umat Islam untuk tunaikan solat di masjid secara berjemaah. Alright, terima kasih. Thank you kepada yang watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.